Okey. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton. Kita jumpa lagi live pagi ni. Seperti biasalah, saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT ya. Kami melaksanakan program training dan coaching untuk pembangunan insan dan juga untuk keusahawanan lah. Okey, seperti biasalah saya buat disclaimer sikit. Biasalah dalam stok saya disclaimer bahawa apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan juga berdasarkan kepada pengalaman hidup saya lah selama ni sebagai seorang usahawan yang bekerja sebagai seorang trainer kan, dan sebagai seorang coach. Okey, hari ni topik saya ialah salah satu daripada beberapa topik yang saya akan bincangkan tentang azam tahun 2021. Okay? Sebab kita pun hari ni dah 9 hari bulan 12. Jadi kita dah tinggal lebih kurang 20 hari lagi ya. 20 hari lebih lagi daripada kita akan menempuh tahun baru lah, tahun 2021 kan. Masa pun berjalan begitu pantas. Okay. Right, saya rasa semua orang mengakulah tahun 2020 ni adalah tahun yang paling mencabar sekali pada kita kan. Jadi kita pun dengan situasi COVID, dengan situasi ekonomi yang tak menentu, saya rasa banyak orang yang terkesan, ramai yang terkesan. Kalau ada yang tak terkesan tu, saya rasa mereka kena bersyukurlah. Mungkin ada setengah-setengah yang tak terkesan dalam situasi COVID-19 ni dari segi ekonomi. Tapi mungkin dia terkesan dari segi lain kan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Jadi mereka yang tak terkesan, saya rasa mereka harus bersyukurlah. Tapi majoriti akan terkesan. Tapi bila kita terkesan dalam situasi hari ini kan, adakah kita nak diam untuk kita menempuh tahun 2021? Tak. Adakah kita nak diam ataupun kita perlu buat satu keazaman apa yang kita nak laksanakan pada tahun 2021? Jadi banyak orang hari ini dia macam kemurungan ataupun risau, seperti mana apa yang saya kongsikan dalam video saya yang sebelum ni tentang macam mana kita nak atasi kegelisahan tentang masa depan. Boleh refer balik pada video saya yang tersebut. Jadi kalau kita tak buat apa-apa pun dalam menghadapi masa depan kita, dah pasti keputusan yang akan kita dapat ialah sama saja kan. Jadi kita kena buat sesuatu lah. Macam contoh, saya bagi satu contoh. Kalau kita contoh duduk di Petaling Jaya, kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kalau kita tak buat usaha untuk sampai ke Kuala Lumpur dengan sama ada naik Grab ke, naik LRT dan sebagainya, kita takkan sampai ke Kuala Lumpur. Kita dah pasti kita akan hanya duduk di rumah kita di Petaling Jaya. Itu dah pasti kan. Jadi kalau kita merasakan bahawa tahun 2021 tahun 2020 tahun yang mencabar, yang mana kita terpaksa mengharungi macam-macam kesusahan, kalau kita tak buat sesuatu untuk kita hadapi tahun 2021, dah pasti benda yang berlaku pada tahun 2020 akan berlaku juga pada diri kita. Okey? Macam saya kata sebelum ni lah, apa yang kita tak boleh kawal, kita terus fikirkan. Kita hanya fokus pada benda yang kita kawal. Jadi bila kita sebut azam tahun 2021 ni, satu perkara yang kita biasa tengok lah, bila sebut tahun baru je semua orang ada azam baru, azam tahun baru. Tapi biasanya azam tahun baru ni, dia by Februari semua akan lupa, March lagi lupa kan. Jadi kenapa benda ni berlaku kan? Okey, benda ni berlaku sebab pertama sekali, bila kita buat azam untuk tahun baru ni, kita sebenarnya kita tak ada satu kita tak ada tahu kenapa kita buat perkara tu. Kita tak tahu kenapa kita nak azam tersebut. Okay, dan itu yang pertama lah. Jadi bila kita tak ada satu why yang kuat lah, kenapa kita nak perkara tu, itu yang menyebabkan kita by Februari, by March, by April kita akan hilang kita punya keazaman tersebut. Okay? Itu yang pertama sekali. Kita tak tahu. Okay, kita tak tahu kenapa kita nak benda tu. Okay? Itu satu. Yang paling penting sekali, kita sendiri tak tahu apa yang kita nak. Kita rasa kita nak benda tu, kita nak A, kejap nak A, kejap nak B, kejap nak C.
kan? Kita tak tahu sendiri apa yang kita nak. Okey, jadi itu pun satu benda yang sukar juga kalau kita sendiri tak tahu apa yang kita nak. Betul tak? Jadi, kalau first kali kita kena tahu apa yang kita nak, lepas tu kita kena tahu kenapa kita nak benda tu. Lepas tu kita kena tahu juga kalau kita tak dapat benda tu, apa akan jadi pada diri kita. Okey, apakah akibat dia? Akibat tu sama ada akibat yang baik ataupun akibat yang buruk. Kita kena tahu. Okey. Jadi bila kita buat azam untuk tahun baru ni, first kali kita kena tanya pada diri kita apa yang kita nak. Apa yang kita nak tu yang pertama sekali, Yang kedua, kenapa kita nak benda tu? Yang ketiga, kalau kita tak dapat benda tu, apa akan jadi dalam kehidupan kita? Jadi benda ni kita kena sentiasa ingat. Okay? Kalau kita sentiasa ingat benda ni, apa yang kita nak dan kenapa kita nak benda tu, dan kalau kita tak dapat benda tu, apa akan jadi dengan kehidupan kita, kita akan sentiasa letak azam tu di depan kita. Kita tidak akan, orang kata, lupa azam tu. Itulah satu pertama sekali yang kita kena harus ingat lah. Bila kita buat azam tahun baru, kita kena tulis. Okay? Tak kisahlah tulis ke, kita nak letak dalam komputer ke apa. Tapi kalau kita ada diary lagi bagus lah. Sebab manusia ni bila dia tulis, dia boleh ingat kan benda yang dia azam tersebut. Kita buat satu diary ataupun satu journal. Kita buat old school lah. Walaupun orang kata hari ni ada macam-macam app dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita old school ni lebih, orang kata, mendatangkan hasil daripada kita kan. Apa yang kita nak untuk tahun 2021? Kedua, kenapa kita nak benda tu? Kenapa kita nak perkara tersebut? Yang ketiga, kalau kita tak dapat benda tu, apa akan jadi dengan kehidupan kita kalau kita tak dapat benda tu? Okay? Right. Sekarang ni kita nak cerita apa yang kita nak. Okay? Jadi macam saya kata lah, ini part 1 lah dalam saya punya video tentang azam tahun baru ni. Saya akan buat lagi beberapa video untuk bagaimana kita nak plan kita punya apa yang kita nak buat untuk tahun baru ni. Okey, sekarang apa yang kita nak? Apa yang kita nak ni, kalau kita tanya kebanyakan orang untuk azam tahun baru dia nak benda-benda fizikal. Benda-benda fizikal ni macam dia kata dia nak duit banyak, dia nak beli kereta, dia nak beli rumah dan sebagainya. Jadi bagi saya, dan kalau kita tengok dalam kehidupan manusia ni, sebenarnya manusia ni perlu keseimbangan dalam kehidupan dia. Keseimbangan. Jadi pakar-pakar psikologi telah buat satu analisa bahawa manusia ni untuk dapat keseimbangan hidup ni, dia ada beberapa kategori benda yang dia kena ada dalam hidup dia. Okey? Baru dia dapat keseimbangan dalam hidup. Kalau dia tak ada benda-benda ni, tak seimbang dalam hidup ni, hidup dia sebenarnya dia akan rasa something missing dalam hidup dia. Okey? Percayalah cakap saya. Ini benda ni telah dianalisa oleh ramai pakar-pakar psikologi tentang perkara ni. Pertama sekali, apa dia benda keseimbangan, dan benda ni kita kena gunakan sebagai kita punya target pada tahun 2021. First kali ialah keluarga kita. Hubungan kita dengan keluarga kita. Okey? Keluarga kita ni maknanya kita punya hubungan dengan adik-beradik kita, mak bapak kita, kan? Itu hubungan keluarga kita. Dengan anak-anak kita, itu hubungan kita. First kali kita kena tanya diri kita, apakah azam kita pada tahun 2021 terhadap hubungan kita dengan keluarga kita? Okey, pertama sekali. Kedua sekali, pasangan hidup kita. Okey, pasangan hidup kita. Isteri kita, kalau seorang lelaki, isteri dia. Kalau seorang wanita, suami dia. Apakah azam dia terhadap hubungan dia terhadap isteri dia, seorang lelaki ataupun seorang wanita terhadap suami dia? Apakah dia punya target, kepada azam dia tahun baru, pada tahun baru, apa yang dia nak achieve, yang dia tak dapat nak buat pada tahun 2020, apa yang dia nak buat pada tahun 2021 terhadap pasangan hidup dia. Okey, kedua. Yang ketiga, ni baru kita cerita pasal kerjaya. Kerjaya ni sama ada dia berkerjaya di sektor kerajaan ke, swasta ke, ataupun dia seorang usahawan. Baru kita letakkan apa target kita pada tahun 2021. Kerjaya kita. Ini kategori yang ketiga lah, kerjaya kita. Okey, apa yang kita nak dalam kerjaya kita? Kita nak naik pangkat, kita nak gaji lebih, ataupun dalam bisnes kita nak kembangkan bisnes, kita nak tingkatkan sales. Ini adalah kita punya target untuk kita punya kerjaya. Okey, kerjaya ataupun kita punya bisnes lah. Yang ketiga. Yang keempat, keuangan kita. Ni baru kita masuk ke keuangan.
Sebab kewangan ni penting juga. Kan, orang kata duit tak mau buat kebahagiaan, tapi kalau tak ada duit pun susah nak bahagia kan. Okey. Keuangan. Keuangan ni bukan semestinya duit, tapi dia aset dan sebagainya lah, hutang kita, financial, kita punya kedudukan keuangan kita. Kan, aset kita, liability kita, hutang kita kan. Ataupun orang kata financial health, orang kata kemampanan, kedudukan keuangan kita. Ini kita kena targetkan juga untuk tahun 2021. Jadi macam saya kata tadi, banyak orang hanya letak duit sebagai target dia, tapi duit tu adalah satu faktor daripada finance, satu faktor daripada kewangan. Ada juga harta, aset, dan ada juga liability. Jadi kita kena gabungkan semua tu juga sebagai financial health kita. Lepas tu yang kelima, penting, kesihatan kita. Jangan abaikan kesihatan kita. Apa target kita untuk tahun 2021? Kesihatan kita. Tengok balik berat badan kita. Berat badan kita ni okey tak? Dari segi kita punya umur, dari segi kita punya height, dari segi kita punya ketinggian. Adakah kita punya berat badan ni terlebih? Ataupun kita buat kita punya BMI, kan? Kita punya body mass index, kan? Kita test dekat doktor. Jadi ini azam kita pada tahun 2021 kita buat juga. Okey. Lepas tu jangan lupa masa hobi kita. Mungkin kita ada satu hobi ataupun masa hiburan kita. Kita nak makan angin, kita letak juga azam kita. Okey. Jadi yang terakhir sekali ialah agama kita. Sebab kita, kebanyakan kita yang especially yang beragama Islam, jangan lupa agama kita. Apa kita punya target dalam agama kita. Dan sebab akhir sekali kita semua ni akan tinggalkan dunia ni dan kita akan menghadap Allah SWT. Jadi kita jangan lupa. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai balance dalam kita punya kehidupan dan balance dalam kita punya target. Okey? Jadi sampai sini dululah saya punya video hari ini. Masa depan saya akan sambung lagi part 2, di mana saya akan terperincikan lagi bagaimana kita nak fokus pada target-target ni dan apa yang harus kita buat untuk kita dapat mudah untuk kita capai target-target tadi. Okey, itu sajalah saya berhenti setakat ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang menengok ni dapat sedikit manfaat dan bolehlah share dan kongsi pada rakan-rakan yang tak dapat tengok. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.